Namaste, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurmalisa Asiki Mitihaya 258785 daripada kumpulan 7, wakil daripada kawan-kawan saya Wan Zainura Hayati binti Isa 257770, Muhammad Firdaus bin Zainal 258684, Nurul Syahidah binti Jalani 258813 dan Muhammad Asfan Nizam bin Ramli 259718 akan membentangkan mengenai kelompok budaya dan meneroka dimensi nilai budaya oleh hosted bagi negara India. Okey, negara India berkedudukan di sebelah Asia Selatan di benua Asia dan sempadangan dengan negara-negara Bangladesh, Nepal, Bhutan, Pakistan, Sri Lanka dan lain-lain. Negara India dikenali sebagai Hindustan, tetapi selepas mencapai kemerdekaan pada 1947, ianya telah ditukarkan disebabkan oleh negara India memilih untuk menjadi negara sekular. Budaya India ini dicirikan dan diadaptasikan oleh budaya selain menyerap adat resam, tradisi, idea-idea baru daripada penjajah British dan juga pendatang yang telah berhijrah ke India. Okey, dibuktikan oleh monumen-monumen seperti Taj Mahal, seni bunga Mughal yang telah menunjukkan kesan-kesan di mana budaya hasil daripada gabungan kepelbagaian unsur-unsur kebudayaan di negara India. Selain itu juga, kebanyakan perayaan di India berbentuk keagamaan seperti Diwali, Onam, Durga, Puja, Holi dan banyak lagi. Ini disambut oleh semua lapisan masyarakat, tak kira kepercayaan, kasta dan sebagainya. Begitu juga agama Hindu memonopoli di negara India. Tapi dengan jelasnya, penerimaan agama lain dan kebudayaan lain selain pada agama Hindu boleh diterapkan di semua lapisan masyarakat berbilang bahasa agama di negara itu. Melalui dimensi budaya hot state dalam negara India iaitu jarak kuasa, skor kuasa di India adalah yang tertinggi itu 77. Kita ambil daripada laman web Hosting Insight. Okey, keadaan ini menunjukkan India dipengaruhi oleh kepercayaan sistem kasta yang menjadi budaya dalam masyarakat sejak dari dahulu lagi, dari era tamadun India. Jarak kuasa adalah tahap kuasa yang dimiliki oleh pemimpin dalam sesebuah negara. Ini bermakna semakin tinggi jarak kuasa, semakin tinggi kuasa yang dimiliki oleh pemimpin. Dan negara yang memiliki jarak kuasa yang tinggi menggunakan kedudukan pangkat, menekankan formaliti dan memastikan autoriti tidak dapat dilangkahi. India, kedudukan pihak pentadbir sangat berbeza dengan kedudukan para pekerja bawahan. Negara India sangat mementingkan hierarki dan mengamalkan sistem komunikasi dari atas ke bawah dalam organisasi. So, keadaan ini menyebabkan segala aliran atau pendapat hanya daripada pihak atasan dan menarik oleh pihak bawahan. Budaya ini tetap diterima dalam masyarakat di India. Walaupun di negara-negara lain mereka mengamalkan demokrasi, India masih menunggu arahan daripada pihak atasan untuk melaksanakan kerja-kerja yang ditentukan. Bagi individualisme atau kolektivisme di negara India, mereka lebih kepada kolektifisme. Ini dapat dilihat apabila mereka dilahirkan dan telah diintegrasi dalam suatu kelompok manusia iaitu keluarga. Oleh itu, sifat saling bergantungan, percaya, menghormati dan pembuatan keputusan adalah bersama dalam keluarga. Dan seterusnya, kolektivisme boleh dilihat di India, mereka bekerja secara berkumpulan. Jadi saling bergantungan di antara pekerja dan majikan. Apabila majikan menjaga kebajikan tenaga kerja, jadi pembalasannya pekerja akan memberi kesetiaan. Jadi sekiranya untung melebihi, majikan tersebut akan mengambil hati pekerja dengan memberi ganjaran untuk dikongsi bersama. Dan masyarakat India juga turut percaya kewujudan kitaran semula selepas kematian dikenali sebagai reinkarnasi. Okey, itu bermakna mereka percaya badan dan jasad musnah tetapi roh bersifat abadi. Jadi kelahiran semula ini bergantung pada perilaku masyarakat mereka lah, perilaku manusia. Bagaimana diorang hidup sebelum ini, sama ada jika mereka baik, jadi perilaku mereka yang dilahirkan akan nanti adalah lebih baik. Jadi individu bertanggungjawab dengan cara bagaimana mereka jalani hayat mereka
sebelum ini. Okey, bagi maskulini atau feminines, merujuk kepada poster, Somerville dan McDaniel 2007 menyatakan bahawa Hosted menggunakan perkataan maskulin dan feminin bagi merujuk sejauh mana ciri-ciri maskulin dan feminin dihargai dan ditonjolkan dalam sesebuah negara. Oleh itu, dari segi agama Hindu dan budaya kehidupan orang India, lelaki biasanya digambarkan sebagai yang paling berkuasa dalam sesebuah keluarga. Lelaki mempunyai hak yang lebih besar untuk bekerja berbanding wanita. Ia mencerminkan penonjolan berterusan lelaki dalam bidang ekonomi. 8 dalam 10 bersetuju dengan statement ini, termasuk majoriti 56% yang bersetuju sepenuhnya. Contohnya, anak lelaki bertanggungjawab untuk upacara terakhir ibu bapa dan upacara penghubungan. Di negara India, wanita secara semula jadi bercirikan golongan yang lebih penyayang, lemah lembut dan beremosi. Jadi sistem kasta yang diamalkan menyebabkan golongan wanita dipandang rendah. Antara yang merendahkan golongan wanita ialah melalui adat perkahwinan dalaman yang masih tegas dipatuhi hari ini. Majlis perkahwinan yang mewah dan pemberi dowry adalah wang hantaran yang mahal, masih diamalkan pada hari ini. Contohnya dalam kepercayaan tradisional tabu atau datang bulan dianggap sebagai balasan atau hukuman oleh Dewa Indra yang membunuh Vitra di kalangan Brahman. Uncertainty avoidance, ia dapat dilihat di India, penolakan atau penghindaran ketidakpastian, iaitu tingkat ketidakpastian merupakan satu dimensi budaya yang menerangkan kelakuan golongan masyarakat berhadapan dengan lingkaran budaya yang tiada berstruktur, kabur dan sukar diramal. Hosted Insight 2022. Perinciannya ialah di mana masyarakat dilihat boleh memintas dari berlakunya ketidakpastian ini dengan menggunakan hukum, agama dan bantuan teknologi. Bagi negara India, dimensi ini dilihat hanya menunjukkan budaya pengelakkan ketidakpastian yang rendah, iaitu 40 skor indeks berbanding 65 purata dunia. Ia menunjukkan ciri-ciri boleh menerima peralihan dan menghadapi risiko, pendirian perniagaan yang tidak formal dan mengutamakan strategi dalam jangka panjang dan bukannya apa yang berlaku tiap hari. Terdapat pepatah yang digunakan oleh rakyat India itu tiada yang mustahil selagi seseorang itu tahu bagaimana untuk menyesuaikannya. Ini menunjukkan rakyat India lebih terbuka untuk membina semula idea dan situasi. Contoh, cara ibu bapa di India lebih suka mengahwinkan anak perempuan mereka dengan lelaki pilihan mereka. Perkahwinan ini dinamakan perkahwinan yang diatur, dan walaupun masyarakatnya lebih terbuka kepada budaya barat, namun majoriti besar perkahwinan di India masih mengamalkan budaya ini. Kesimpulannya dapat dilihat India merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kebudayaan yang akan dilihat lebih mampu mempengaruhi kepelbagaian sudut seperti proses berkomunikasi yang terjalin dengan baik tanpa sedar serta memupuk sikap toleransi yang baik di kalangan masyarakat setempat. Tidak terkecuali bagi negara India. Negara India memang sebuah negara yang popular dan terkenal dengan warisan kebudayaannya di serata dunia. Hal ini adalah disebabkan oleh negara India merupakan sebuah negara yang kaya dengan gabungan agama, adat istiadat, ritual, gaya hidup, bahasa dan sebagainya. Kepelbagaian agama dan budaya menjadikan India sebuah negara yang mempunyai pelbagai keunikan. Ianya dapat dilihat melalui masyarakatnya, pakaian, seni bina dan sebagainya. Walaupun budaya barat berjaya meresap ke dalam negara ini, namun budaya asal merupakan budaya majoriti masyarakatnya tidak dilupakan. Jika terdapat apa-apa soalan, sila ajukan. Terima kasih.